Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam dan Imam-Imam Surau, pengurusi dan ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pengajian kitab kita Fiqh Minhaji jilid yang ketiga dalam bab sumpah. Dalam bab sumpah kita baca baru ni pertama kali dalam bab sumpah al-aiman. Yang ni sumpah tadi, sumpah dengan menggunakan nama Allah ataupun nama zat Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan bahawa sesuatu yang kita cakap itu adalah benar. Dan sumpah biasanya digunakan untuk perkara-perkara yang besar, nak menyatakan bahawa kita bercakap itu benar dan bukan main-main. Baik, dia ada dalam bab ni, kalau kita bincang berkenaan dengan hukum, dia ada beberapa hukum. Ada haram, wajib, harus dan sunat. Ada kategori yang tertentu. Baik, malam ni kita tengok kepada syarat sumpah. Qala al-musannif, untuk memastikan sumpah itu diambil kira, ia perlu memenuhi beberapa perkara yang berikut. Nak kata sumpah tadi, hakim boleh ambil kira sumpah dia, mesti beberapa perkara kena lihat. Yang pertamanya, pelakunya hendaklah sudah akil baligh. Pelakunya sudah akil baligh. Dua sekali. Kalau kita pecahkan, pelakunya hendaklah berakal. Yang kedua, pelakunya hendaklah baligh. Digabung, pelakunya hendaklah akil baligh, berakal, cerdik, tidak gila, bukan orang siuman, berakal. Kemudian baligh, bukan mumayyiz, tapi baligh 15 tahun ke atas ataupun 17 tahun, mengikut beberapa pendapat. Ini disebabkan kesalahan orang yang belum akil baligh tidak diperkirakan. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastayqiz, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqila. Diangkat pena tidak diperkirakan dosa daripada tiga jenis manusia ni. Tiga ni Allah Subhanahu wa taala tak kira. Mana kalau kita nak marah sangat pun tak, kepada tiga jenis orang ni jangan kita marah sangat. Pertamanya, yang tidur sehinggalah dia bangun. Dia tidur terlelap ataupun terlepas daripada solat kerana tidur sungguh. Bukan kebiasaan dia tidur. Kalau kebiasaan tidur tak boleh. Tak, kebiasaan tidur. Dia ni kalau tidur pukul 10 malam, bangun memang pukul 7 pagi. Maka kalau biasa dia macam tu, wajib dia sembahyang isyak dulu sebelum tidur. Tapi kalau dia biasa, kalau dia tidur 10, 11, 12 pun, pukul 5 pagi dia bangun.
Tiba-tiba hari itu dia letih, dia dah hal, dia balik penat. Tak apalah, tak solat isyak lagi, solat isyak subuh nanti, bangun pukul 5 pagi nanti. Bila dia tidur, terlajak hari itu sampai 6 pagi, sampai subuh. Maka penangguhan solat isyak tadi, kerana adatnya dia sedar, maka tidak sama hukumnya dengan orang yang adat tidurnya tak sedar. Kalau adat tidurnya tak sedar, memang wajib dia tak boleh tangguh solat tadi. Tapi bila adat tidurnya sedar, maka terlajak tidur itu ada keringanan dan tidak sama hukum tadi. Baik. Kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi, maknanya baligh. Kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi yang menandakan kepada akil baligh, dan orang gila sehinggalah dia sedar. Bab kata orang gila dalam hukum, kita kena ingat gila cari, tak termasuk. Gila ni gila bukan cari. Kalau gila cari, gila beli, tak termasuk. Gila kerana minum arak, tak termasuk. Terkena hukum pada dia, kerana itu gila dia beli sendiri. Baik, jadi satunya, orang yang bersumpah tadi mesti dia berakal, siuman betul, dan dia telah baligh sampai umur. Yang kedua, bukan sumpah yang lara. Bukan sumpah yang lara. Contoh kata dia, ya benar demi Allah, tidak demi Allah, dan sebagainya, yang sudah menjadi kebiasaan manusia melafazkannya, yang tidak disertai dengan niat sumpah. Ini telah menjadi kebiasaan dalam percakapan ataupun pertuturan dia. Dalil daripada Al-Quran dan hadis bagi perkara ini telah disebutkan sewaktu perbahasan ta'rif yamin dari sudut istilah. Maknanya bukan sumpah yang lara tadi. Sumpah tadi memang dia niat untuk bersumpah, bukan kebiasaan dia. Kita dah sebut yang minggu lepas, orang Arab ni dia selalu bersumpah, kan? Tapi sumpah tadi tak kira, walaupun guna perkataan wallahi wan nabi wa billahi, tapi tak kira, sebab dia perkataan itu perkataan lara. Dia ni orang tak boleh pakai ni, cakap sikit sumpah. Dah makan nasi lemak pagi tadi? Dah, wallahi dah makan nasi lemak pagi tadi. Tanya makan nasi lemak pun wallahi juga. Tak? Tak boleh. Ni tak boleh kira. Jadi orang yang adat dia memang bermain-main dengan sumpah ni, macam orang Arab ni cakap sikit, apa khabar ni, sihat ke? Wallahi alhamdulillah sihat. Kita orang Melayu tak jadi adab kita, tapi orang Arab gitu, wallahi alhamdulillah sihat. Wallahi pada masa tu bukan sumpah, wallahi pada masa tu adat dia, kebiasaan dia, dan dia adalah benda yang lara dan tidak dikira. Mesti ada niat. Yang ketiga, sumpahnya disertakan dengan salah satu perkara berikut. Sumpah yang diambil kira mesti sebut perkara-perkara berikut. Di antaranya ialah zat Allah Azza wa Jalla, seperti kata-katanya, aku bersumpah dengan zat Allah Ta'ala, ataupun aku bersumpah dengan Allah Ta'ala. Aku bersumpah dengan zat Allah Ta'ala, ataupun aku bersumpah dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus baginya, seperti kata-katanya, aku bersumpah dengan Tuhan sekalian alam, ataupun Tuhan yang memiliki hari akhirat kelak, ataupun Tuhan yang maha pengasih, penyayang, pemurah, dan sebagainya. Ataupun salah satu daripada sifat Allah, seperti kata dia, aku bersumpah dengan kemuliaan Allah, atau dengan ilmunya, atau dengan kehendaknya, atau dengan kekuasaannya. Dalil semua perkara ini terdapat dalam hadis sahih, yakni Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sedang berjalan di dalam satu rombongan sambil dia bersumpah dengan nama bapanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa man kana halifa falyahlif billah aw liyasmut.
Kata Nabi, ingatlah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kamu daripada bersumpah dengan nama bapak-bapak nenek moyang kamu. Barang siapa yang mahu bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, ataupun hendaklah dia diam. Baik, ini sumpah yang betul-betul, sumpah yang betul-betul dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai sumpah dengan menyebut benda-benda besar. Tak, wan najmi idza hawa, demi bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala menyebut benda-benda besar. Baik, jadi bila kita sumpah, aku bersumpah dengan nama Allah, wallahi, aku bersumpah dengan nama Allah, sifat-sifat Allah, wa bi ilmillah, dengan ilmu Allah, dengan zat dia, dengan nama dia, dengan sifat dia. Ketiga-tiga benda ni boleh diambil kira sebagai sumpah yang ada nilainya, yang dititik beratkan dalam Islam ini. Sumpah dengan benda lain tak ada nilai. Sumpah dengan benda lain tak ada nilai. Kadang kita dengar orang tua kata dia bersumpah dengan benda lain. Tak. Dia duduk sembang-sembang, kawan dia tanya sikit, dia kata, sungguh demi cahaya lampu saya bercakap ni benar. Demi cahaya lampu, dia kata. Tak. Buat apa? Tak ada benda. Demi cahaya lampu saya bercakap ni benar. Itu standard dah tu, demi cahaya lampu. Tak. Kalau orang Kelantan sedap lagi sumpah dia. Wajib kafir, dia kata. Sumpah orang Kelantan. Tak. Sungguh kan ni, sungguh wajib kafir, dia kata. Wajib tak buat, kalau buat kafir maknanya. Tu dia kata wajib kafir. Baik, itu semua tu kita tinggal. Ambil kalau benda tu bernilai. Orang tuduh kita curi duit tabung surau. Kitanya memang tak curi. Orang nampak baju dalam kampung ni, dalam taman ni, kita seorang je ada baju macam tu. Tak. Dan dalam, tengok dalam, orang panggil CCTV tu, memang baju tu nampak. Memang kita pun, ni baju kita ni. Tapi kita tak naik seorang. Kita bersumpah, sanggup bersumpah, wallahi, ni betul baju saya ni, tapi saya tak ambil duit surau. Bila dia bersumpah begitu, maka sumpah dia ni diterima oleh qadhi. Sumpah yang ada nilai. Baju dia mungkin orang curi. Tak, boleh jadi macam-macam. Bila dia bersumpah, serah pada dia lah. Baik. Telah sabit banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan periwayat selainnya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sumpahnya, Nabi sebut apa? Wallazi nafsi biyadihi. Banyak ni. Banyak dalam hadis-hadis. Hadis kursi pun ada. Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang menguasai jiwaku. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya. Banyak hadis yang menyebut uslub sumpah dengan istilah ataupun dengan uslub yang sedemikian. Kalaulah seseorang itu bersumpah dengan perkara selain yang disebutkan tadi, maka sumpahnya tidak diambil kira atas dua sebab. Sumpah dengan benda lain tak diambil kira. Pertamanya kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kalau kamu nak bersumpah, sumpahlah dengan nama Allah, ataupun baik kamu diam. Kerana sumpah dengan lain tak ada nilai. Baik.
Keduanya, tiada kesempurnaan keagungan pada perkara selain yang telah disebutkan itu. Seseorang mukmin dilarang secara mutlak mengagungkan zat selain Allah. Kita sebut tu, gambarannya ialah kita kata wallahi dengan zat Allah aku ni bercakap benar. Kita sebut nama Allah bahawa kita tu bercakap benar. Kalau kita tipu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tipu Allah. Kalau demi cahaya lampu, kita tipu cahaya lampu. Tak ada apa benda tipu cahaya lampu. Tak ada apa-apa tipu cahaya lampu. Jadi sebab itulah disebutkan sebagai kita tidak disuruh untuk mengagungkan yang lain, kerana memang perkara-perkara lain tak ada nilai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis. Jadi syarat sah sumpah tadi ada 3 perkara. Pertamanya, mestilah orang yang bersumpah tadi orang akil balik. Orang yang bersumpah akil balik. Yang kedua, sumpah dia tadi memang dengan niat sumpah, bukan sebutan perangai dia, kebiasaan menjadi percakapan dia, wallahi wan nabi, tak, memang dia niat bersumpah. Yang ketiganya, sumpah tadi mesti dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah, sifat Allah, zat Allah. Dengan yang demikian itu barulah ada nilai dan diambil kira. Dengan yang lain tak ada nilai dan tidak diambil kira. Kalau sumpah dengan yang lain, maknanya dia ni main-main, kan? Main-main. Dengan nama ibuku aku bersumpah, tidak diambil kira dalam Islam. Baik, selesai. Kemudian kita kata sumpah ini ada 2 jenis. Yang pertama, sumpah yang soreh, jelas. Dan yang kedua, sumpah yang kinayah, sindir. Macam talak jugalah. Macam talak kita baca dah jilid 4. Talak ada talak yang jelas, soreh, dan ada talak yang kinayah. Sumpah terbahagi kepada 2, iaitu jelas dan sindir. Jelas, sumpah secara jelas ialah setiap sumpah yang menggunakan salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus baginya, seperti kata seseorang, aku bersumpah dengan nama Allah, ataupun aku bersumpah dengan nama Tuhan sekalian alam. Baik. Kalau junjung Quran, jadi ke junjung Quran? Betul ke tak ambil duit surau? Ya, tak ambil. Sanggup junjung Quran? Sanggup. Junjung Quran tak ada apa-apa. Junjunglah 30 biji Quran pun tak ada apa-apa, tak ada nilai junjung Quran ni. Ya, ada nilai, bukan nak junjung Quran ni kita sebut dengan lafaz sumpah tadi, wallahi wa billahi wa tallahi. Itu lafaz sumpah yang jelas. Baik, itu jelas, aku bersumpah dengan nama Allah. Yang sindir, kata dia, sumpah secara sindir ialah bersumpah dengan sesuatu yang hanya akan dirujukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika disebutkan secara mutlak, seperti kata-katanya, aku bersumpah dengan yang memberikan rezeki, ataupun aku bersumpah dengan yang menciptakan, ataupun aku bersumpah dengan yang menghidupkan dan yang mematikan. Tak ada orang lain lah. Tak. Yang menghidupkan dan yang mematikan mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rezekinya mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila diitlakkan sedemikian, maka kata dia itu termasuk juga sebagai lafaz sumpah, tapi dia tidak langsung, dia tidak direct kepada nama Allah, maka dia sebagai sindir. Ataupun bersumpah dengan menggunakan perkataan yang kebiasaannya digunakan untuk menggambarkan zat Allah Ta'ala,
dan dalam masa yang sama ia juga digunakan untuk yang selain daripadanya, seperti kata-katanya aku bersumpah dengan yang wujud ataupun yang mengetahui ataupun yang hidup, ataupun dia bersumpah dengan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla seperti dengan kekuasaan Allah Ta'ala, ataupun dengan ilmunya, ataupun dengan kalamnya, ataupun kata-katanya. Maknanya gini, yang jelas sebut direct nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallah, aku bersumpah dengan nama Allah, dengan zat Allah. Ada Allah dengan sifat kemuliaan Allah. Itu yang jelas. Yang sini aku bersumpah dengan yang menghidupkan, aku bersumpah dengan yang hidup. Dia niat Allah Subhanahu wa taala dan dia niat sumpah, maka dia termasuk dalam sumpah tapi lafaznya secara sindir. Baik, apakah hukum yang berkaitan dengan lafaz sumpah dua kategori ini? Sumpah secara jelas akan diambil kira secara automatik apabila ia dilafazkan dan tidak diterima kata-kata dalih pelakunya. Saya tidak bermaksud untuk bersumpah kerana lafaz-lafaz ini tidak digunakan kecuali hanya untuk sumpah saja. Kalau dia menyatakan saya bermaksud lafaz Allah di sini ialah bukannya zat Allah Subhanahu wa taala, dalil ataupun dalih, dolak dalih ini tidak boleh diterima kerana kehendak supaya sumpah tersebut diambil kira pasti wujud. Kalau lafaz ini terlepas daripada lidahnya tanpa berniat untuk bersumpah, maka ia dianggap lara, iaitu tidak diperkira-kirakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Baik, bila kita suruh dia bersumpah, kalau betul kamu tak buat, kamu bersumpah. Baik, dia kata saya bersumpah, dia pun bersumpah. Dia sumpah kata apa? Dia kata saya bersumpah dengan nama Allah, ataupun saya bersumpah dengan zat Allah, ataupun apa-apalah yang jelas tadi, lafaz yang sharih tadi. Baik, kemudian dia mari pula bila dia katalah dia fikir lain, dia takut ke dan sebagainya, dia tak mengaku. Dia kata sebenarnya tadi saya bukan bersumpah betul, saya bersumpah olok-olok je. Baik, perkataan dia, dolak dalih dia, alasan dia tak boleh diterima kerana berlaku dalam majlis sumpah. Dan dia sebut jelas wallahi. Kalau dia kata wallahi untuk zat, bukan ditujukan pada zat Allah, benda tu al-maklum, telah maklum dalam majlis yang seumpama itu, ataupun telah dimaklumi umum bahawa itu adalah majlis sumpah. Sebab tu bila dia bersumpah dalam suatu majlis sumpah di depan qadi dengan menggunakan nama-nama Allah, dengan menggunakan lafaz yang jelas, maka ia diambil kira dan tak boleh ditarik balik. Kalau dia kata dia buat tadi sumpah lara, sumpah main-main, sumpah lara, sumpah main-main ni kalau berlaku bukan dalam majlis. Tak. Kalau berlaku bukan dalam majlis, besok jom, besok kita pergi mancing. InsyaAllah wallahi saya akan pergi mancing besok. Tak? Wallahi ni cakapan dia nak bagi kawan tu sedap hati je, tapi dianya bukan bersumpah betul. Tapi kalau dalam majlis dah depan qadi, maka itu dah dalam majlis sumpah dan dia tak boleh tarik balik. Baik, hukum sumpah secara sindir. Hukum sumpah secara sindir pula tidak diambil kira, melainkan kiranya wujud niat dan kehendak untuk menjadikannya sebagai sumpah. Kaedah samalah dalam kebanyakan hukum yang kita dah belajar. Hukum talak, cerai, bila lafaz yang jelas jatuh, bila lafaz yang kinayah maka kembali kepada niat pelaku dia. Begitu juga dalam masalah sumpah secara sindir, maka bila dia kinayah, bila dia
sandarkan kepada yang lain dan menggunakan lafaz yang tidak jelas, lafaz sandaran, maka kembali kepada niat. Dia menipu, dia punya pasal lah. Tak wajib kita tengok suluh hati dia punya pasal kalau dia menipu. Baik, kembali kepada niat. Sumpah secara sindir tidak diambil kira, melainkan kiranya wujud niat dan kehendak untuk menjadikannya sebagai sumpah. Oleh itu diterima dakwaan orang yang mengucapkannya, saya tidak bermaksud untuk bersumpah. Saya tidak bermaksud untuk bersumpah. Bila dia kata sumpah, ya saya bersumpah demi yang hidup, saya bersumpah demi yang hidup, demi yang menghidupkan dan yang mematikan, demi yang menghidupkan dan yang mematikan, saya bersumpah saya tidak ambil duit surau ni. Baik, bila dia kata begitu, dia niat sumpah ataupun tidak? Dia niat zat Allah ataupun tidak? Kembali pada dia. Kalau dia niat yang menghidupkan dan yang mematikan itu bukan zat Allah, maka dia tidak niat sumpah, dia niat main-main. Saya bersumpah demi yang menghidupkan, yakni menghidupkan makna apa? Semut lalu dia pun tak pukul. Tak, menghidupkan semut tu. Bila semut lalu depan dia pukul, mematikan semut tu. Dia bersumpah kosak pada orang tu, bukan kosak pada zat Allah. Maknanya sindiran ini perlu kepada niat dia, perlu kepada pengakuan dia. Kalau dia berkata aku bersumpah dengan nama yang mencipta ataupun yang memberi rezeki ataupun yang menjaga, maka dia ambil kira sumpahnya kecuali jika dia bermaksud dengan lafaz-lafaz ini zat yang selain daripada Allah. Maka ia hendaklah dirujukkan kepada makna yang dimaksudkan olehnya, dan kata-katanya waktu itu tidak dianggap sebagai sumpah, kerana kadang-kadang kata-kata sebegini digunakan untuk yang selain selain Allah secara muqayyad. Wa takhluquna ifka, firman Allah, dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Maksudnya mereka berdusta dan menciptakan patung-patung itu dengan tangan mereka, lalu mereka menamakan ia sebagai Tuhan mereka. Baik, jadi kesimpulannya kita faham, bila mana dia sumpah dengan lafaz yang jelas, wallahi saya bersumpah dengan nama Allah, saya bersumpah dengan zat Allah, saya bersumpah dengan kudrat Allah, ada sebut Allah, maka sumpah dia sumpah yang diambil kira, tak boleh nak dalih dah, tak boleh nak buat alasan dah. Tapi kalau dia bersumpah tanpa sandar kepada Allah, saya bersumpah dengan yang memberikan rezeki. Siapa memberi rezeki ni? Tok Bila pagi tadi bagi kat dia nasi lemak, dia niat kot tu, maka dia tidak jadi sumpah. Tapi kalau dia niat Allah Subhanahu Wa Taala, memang dia niat sumpah, mengikut kepada pengakuan dia. Jelas. Begitu juga ke bawah tu, kalau seseorang berkata aku bersumpah dengan nama yang wujud ataupun yang mengetahui ataupun yang hidup, maka tidak dikira kata-kata sebegini sebagai sumpah, melainkan dengan syarat dia berniat bahawa lafaz-lafaz tadi ditujukan kepada zat Allah Azza wa Jalla. Ini kerana kata-kata sebegini kadang-kadang ditujukan untuk zat Allah dan juga untuk selainnya, tidak dianggap sumpah kecuali dengan niat. Maka dia tadi termasuk dalam perkara yang sindir belaka tu. Bila sindir, bila kinayah, mesti ada niat. Kalau dia berkata aku bersumpah dengan kekuasaan Allah ataupun ilmunya ataupun kalamnya, maka sumpahnya diambil kira, dengan syarat dia tidak bermaksudkan ilmu itu sebagai sesuatu yang diketahui ataupun bermaksud kuasa itu sebagai sesuatu yang dikuasai, dan tidak bermaksudkan kalam itu sebagai huruf dan suara. Ini payah sikit nak faham ni. Nak faham ni masuk dalam bab akidah ni. Masuk dalam bab akidah.
Senangnya begini, kalau dia berkata aku bersumpah dengan kekuasaan Allah, kuasanya sekaligus kuasa Allah, maka sumpah itu diambil kira. Kecuali dia mengasingkan kuasa yang lain dan Allah yang lain, maka dia tidak diambil kira. Apa yang nak faham ni perbahasan bahasa ni, kena mengaji kita awal-awal lah, bab akidah dulu. Jadi kesimpulan senang kita faham, bila dia bersumpah langsung menyebut nama Allah diambil kira, bila dia kinayah ataupun bila dia sindir menggunakan perkataan lain, maka kembali kepada niat pelaku tadi. Baik. Melaksana dan melanggar sumpah, makna dan hukumnya. Sumpah dah jelas, jenis sumpah dah jelas, hukum sumpah dah jelas, kita dah belajar dah. Kemudian bagaimana pula melaksana dan melanggar sumpah tadi. Apakah ada denda dia tertentu, dan bagaimana kalau tak dapat dilaksanakan benda yang kita sumpah. Maksud melaksana dan melanggar sumpah. Qala al-musannif, apabila seseorang itu bersumpah dengan nama Allah ataupun salah satu sifatnya, maka sumpahnya diambil kira, yakni sah dan ada nilai, kerana ia cukup sempurna memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam bab sumpah ini. Oleh itu dia berada dalam dua keadaan, sama ada dia melaksana dan memenuhi sumpahnya ataupun melanggarnya. Maksud melaksanakan sumpah ialah seseorang itu melaksanakan apa yang perlu dipenuhi daripada sumpahnya, sekiranya sumpahnya berupa janji, sekiranya sumpah itu berupa khabar tentang sesuatu perkara, maka dia mestilah benar di dalam dakwaannya. Manakala melanggar sumpah bermakna tidak memenuhi dan melaksanakan apa yang telah dijanjikan di dalam sumpahnya, sekiranya sumpahnya berupa janji dan kewajipan yang perlu dipenuhi, ataupun dia berdusta sekiranya sumpahnya berupa suatu berita dan maklumat. Itu dia langgar. Itu maksud dia. Pelanggaran pada prinsipnya berarti dosa. Ia disebut pelanggaran kerana ia menyebabkan wujudnya dosa. Dia nak bagi faham bagaimana untuk melaksanakan sumpah dan apa maksud langgar sumpah. Kita kata wallahi saya tak curi duit surau, duit tabung surau ni. Dia sebut wallahi dia tak curi, sedangkan dia curi. Maka dia telah melanggar sumpah, dia telah khianat kepada sumpah yang dia ucap. Ataupun dia kata, Ustaz, anak saya sakit Ustaz, minta tolong Ustaz umum malam ni buat solat hajat untuk anak saya. Saya bersumpah dengan Ustaz, wallahi kalau Ustaz buat solat hajat malam ni, saya akan derma untuk surau ni RM1,000. Dia bersumpah. Maka dia wajib tunaikan, kerana itu janji. Wajib tunaikan derma RM1,000 bagi sumbangan. Kalau dia tak bagi, bubuh RM1 je, tak jadilah. Sebab dia sebut. Kecuali dia tak sebut, kalau Ustaz buat solat hajat untuk anak saya ni, saya bersumpah saya akan derma kepada surau ni. Tak. Kita pun buat solat hajat. Lepas solat hajat,
Dia ada sekali dia pun buka dompet dia ambil 10 sen pun masuk. Selesai masalah. Walaupun 10 sen kerana dia tak sebut berapa dia nak derma tadi. Tapi kalau dia sebut tak boleh. Baik, itu maknanya laksana dan langgar. Yang menipu kira langgar. Baik. Hukum melaksana dan melanggar sumpah. Hukum melaksanakan sumpah ialah ia akan menghapuskan kewajipan melaksanakan janji yang terpikul atas bahu orang yang bersumpah. Manakala melanggar sumpah, ia terbahagi kepada dua keadaan. Setiap keadaan mempunyai hukum tersendiri. Bila kita melaksanakan, selesai masalah. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala buat janji, selesai. Bila kita langgar, maka dua keadaan. Sumpah ni mesti pada perkara yang diharuskan. Tak boleh bersumpah pada perkara yang wajib. Tak boleh bersumpah pada perkara yang wajib. Tak boleh. Kalaulah buat solat hajat untuk anak saya malam ni, saya bersumpah, wallahi saya bersumpah saya akan solat subuh pagi esok. Tak jadi, tak bersumpah pun wajib solat subuh ni. Jadi solat sumpah pada perkara yang diharuskan. Baik, manakala melanggar sumpah ada dua keadaan. Pertamanya, pelanggaran sumpah yang bermaksud pelakunya tidak melakukan apa yang disebut di dalam sumpahnya. Seperti mana seseorang bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahawa dia akan bersedekah kepada fakir miskin pada hari yang ditentukannya, lalu dia tidak bersedekah pada hari yang ditetapkannya itu. Hukum pelanggaran ini ialah dia wajib mengkafarahkan pelanggaran sumpahnya. Caranya akan disebut insya-Allah. Maknanya kalau dia langgar sumpah, dia tak tunai sumpah dia tadi, dia kena bayar denda. Dia kena bayar denda. Denda sumpah ni apa dia? Tak. Denda sumpah ni apa dia? Dia tak bagi tahulah juga. Denda sumpah kata dia akan datang, kena mari pula. Tak, kena mari pula. Baik. Keadaan kedua, pelanggaran sumpah berupa pendustaan terhadap khabar yang hanya akan dapat dipercayai dengan sumpah. Contohnya seseorang itu berkata, demi Allah, sesungguhnya barang ini adalah milik saya, sedangkan dia mengetahui bahawa ia bukan miliknya. Sumpah seperti ini dinamakan sumpah ramus, menenggelamkan, seperti yang telah dijelaskan. Penipulah. Hukum pelanggaran ini ialah pelakunya layak mendapat azab yang amat pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Menipu satu hal, menipu dosa. Mana berat dosa menipu dengan dosa bersumpah dan menipu? Maka berat dosa bersumpah dan menipu. Kamu ambil duit surau ni? Tak ambil. Dosa menipu, padahal dia ambil. Kamu ambil duit surau ni? Tak, wallahi saya tak ambil. Berat lagi daripada ucapan tadi. Menipu dan bersumpah dengan menipu. Baik. Jadi bila dia sumpah dengan khabar yang tidak betul, hukumnya senang kita faham, dia ni menipu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Baik. Beza dua keadaan ini ialah pelaku keadaan kedua adalah lebih memperlekehkan nama Allah Azza wa Jalla kerana dia sumpah dengan nama Allah, sedangkan pada waktu yang sama dia mengetahui bahawa dia bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Ini dia dengan Allah. Manakala pelaku keadaan pertama, kemungkinan sewaktu melafazkan sumpahnya dia berazam untuk memenuhi kewajipan dan melaksanakan kandungan sumpahnya, tetapi wujud halangan yang menghalang dia memenuhi sumpahnya, ataupun dia mendapati selepas itu wujudnya sesuatu yang lebih baik
daripada dia memenuhi kehendak sumpahnya lalu dia beramal dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yamini. Nabi kata, barang siapa yang bersumpah lalu dia mendapati sesuatu yang lain lebih baik daripadanya, maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan hendaklah dia mengkafarahkan sumpahnya. Kena bayar denda. Baik. Denda dia puasa. Yang denda sumpah ni puasa. Dan dia akan sebut selain daripada beberapa perkara yang ringan sekali, puasalah. Kita baca sikit lagi. Jadi keadaan orang yang laksana sumpah selesai. Bila dia langgar sumpah, kalau sumpah tu berbentuk pengakuan ataupun khabar, berita dan sebagainya, maka dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, maka wajib dia lakukan. Kalau dia tak tunaikan, maka dia kena bayar denda. Denda ni ada 3. Baik. Sesiapa yang melanggar sumpah ramus, dusta ataupun bukan ramus, maka dia wajib mengkafarahkannya, wajib bayar. Dia boleh memilih salah satu daripada 3 perkara berikut. Pertamanya, membebaskan seorang hamba. Membebaskan seorang hamba yang beriman, lelaki atau perempuan. Hal ini dilakukan jika ada hamba. Sekarang ni tak ada dah. Yang pertama ni tak boleh nak buat dah, selesai. Yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin. Setiap orang miskin diberikan secupak makanan asasi yang menjadi kebiasaan negeri itu. Secupak ialah kadar yang diketahui umum yang lebih kurang seberat 600 gram. Setiap orang yang miskin itu wajib diberikan hak milik terhadap apa yang telah disebutkan dan tidak memadai dengan menjemput mereka datang makan tengah hari ataupun makan malam ataupun yang seumpamanya. Jadi yang pertama tak boleh nak buat. Yang kedua, beri makan 10 orang fakir miskin. Beri makan 10 orang fakir miskin. Cumanya dalam perbahasannya, apakah mesti cari 10 orang ataupun boleh beri pada seorang 10 kali makan, 10 cupak beras. Maka berlaku perbahasan ulama. Ambil yang muktadil, paling-paling kurang kalau masalah macam ni, kita ambil 3 orang. Banyak dah tu. Dia kata 10 orang memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau tak dapat nak cari 10 orang, carilah paling kurang 3 orang. Itu adalah panduan ulama yang terbaik. Bagi beras pada mereka secupak seorang. Kena bagi kat dia. Dia ni jenis tak makan beras. Dia makan mihun. Tak? Dia makan mihun. Dia makan Maggi. Dia jual beras tu, beli Maggi. Kalau kita panggil dia datang, kita masak nasi, dia tak makan. Dia memang miskin, dia tak makan nasi. Jadi tak sampai maksud. Jadi dia kata kena beri pada dia. Yang ketiga, beri kiswah pakaian untuk 10 fakir miskin dengan pakaian yang biasanya dipakai. Secara kebiasaannya, kiswah ini terdiri daripada baju, seluar, stokin, penutup kepala dalam apa bentuk sekalipun. Semuanya ini dinamakan kiswah ataupun pakaian. Sekiranya dia tidak mampu untuk memenuhi mana-mana satu daripada 3 perkara ini, disebabkan dia seorang yang susah, maka dia wajib berpuasa 3 hari. Tidak disyaratkan berturut-turut, bahkan dibenarkan dia memisahkannya, menyelangkan harinya. Jadi puasa ni yang paling ringan dah. Jadi kalau bersumpah, dia bersumpah dia bersumpah tak? Kata dia bersumpah, wallahi, kalau Tuan Imam
ajar anak saya mengaji sehingga dia pandai baca Quran, saya akan beli rumah pada tua imam sebuah. Tak, tua imam pun sungguh-sungguh lah ajar mengaji anak dia. Tak pandai mengaji ni, dia kata saya tak mampu tua imam untuk buat ni. Tak, saya tak mampu untuk buat ni. Bila dia tak mampu, dia buat apa? Dia buat benda lain lah. Dia buat benda lain. Dia puasa 3 hari. Dia belikan pelekat selai bagi kat tuan imam. Tak, dia pun puasa 3 hari. Selesai masalah dia. Mampu tak mampu sungguh tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi kiranya dia telah kan sebahagian daripada apa yang dia sumpah tadi. Baik, dan dia dalam bab puasa ni boleh dia selang-selang. Dia tidak sebagaimana kifarat bersetubuh bulan puasa. Tak, wajib berturut-turut 2 bulan. Tapi ni denda ataupun kifarat sumpah puasa 3 hari, yang paling rendah sekali puasa 3 hari, dan yang itu boleh selang-selang. Ataupun dia kata tadi dia ambil yang lebih baik, dia ambil perkara yang lebih baik. Wallahi, kalaulah penyakit kencing manis saya ni tak perlu potong kaki, saya akan beli sebuah basikal pada Tuan Siap. Dia nak beli basikal pada Tuan Siap. Tuan Siap duduk sebelah rumah masa dia berjanji. Bila dia pergi hospital buat rawatan dan sebagainya, sembuh, tak perlu potong kaki. Setahun dia buat rawatan, sembuh. Dia pun ingat, saya dulu bersumpah kalau sembuh tak potong kaki ni, nak hadiah basikal pada Tok Siap. Tok Siap dulu duduk dekat. Bila dia sembuh ni, Tok Siap pindah, duduk jauh. Jadi bila duduk jauh, nak naik basikal, tak berbaloi lah nak naik basikal mari surau ni. Dia kata beginilah, dulu saya sumpah nak beli basikal, tapi oleh kerana tuan dah duduk jauh, saya tukarlah, saya hadiah motor. Dia hadiah motor. Dia sengaja tinggal sumpah dia tadi, kerana nak ambil benda yang lebih baik. Nak ambil benda yang lebih baik, maka boleh, tapi wajib juga dia kena bayar denda tadi, yakni puasa 3 hari. Baik, dalil la yu'akhizukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin, beri makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, atau beri pakaian pada mereka, atau tahrir raqabah, ataupun merdekakan hamba. Faman lam yajid, kalau kamu tak dapat, fasyamu, maka puasalah salasati ayyam, 3 hari. Zalika kaffaratu aymanikum, itulah denda sumpah kamu. Wahfazu aymanakum, hati-hati bila kamu nak bersumpah. Kazalika yubayyinullahu lakum, itulah penerangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hukum sumpah kita baca akan datang. Dalam masalah sumpah ini ada lagi 7 permasalahan dalam bab sumpah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab sumpah saya pun jarang baca ni. Saya dah sebut hari tu, saya jarang baca bab sumpah ni. Cumanya kita ingat Imam Syafi'i sebut dia tak pernah bersumpah dalam hidup. Dan kita pun benda yang tak besar sangat tak payah nak bersumpah lah. Tak payah nak bersumpah. Terpulang pada dia lah. Dia nak percaya, dia nak mengaku, tak nak mengaku, dia punya pasal lah. Tak payah kita nak tekan dia supaya bersumpah dan sebagainya. Kerana sumpah ni berat juga tanggungan atas diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasihan pada diri dia, dia punya pasal lah, ikut dia lah. Orang yang nak bersumpah tu pun kena ingat,
Kalau dia sanggup bersumpah, kena ingat sumpah bukan main-main, kerana dia adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah yang diambil kira dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut lain, tak boleh diambil kira. Demi tuan guru ni Aziz, tak boleh ambil kira juga. Tak, walaupun tok guru. Jadi hari ni keluar dalam, saya dapat dalam WhatsApp tu, Ustaz ni Abdul sebut khurafat berlaku bila tok guru ni Aziz meninggal ni. Banyak ada khurafat berlaku. Khurafat ni bukan tok guru aja pandai-pandai sendiri. Tak, pandai-pandai hak tak pergi mengaji ni, masa tok guru hidup dia tak pergi belajar, masa mati baru nak pergi. Bila pergi tak sempat tengok wajah tok guru, dia ambil tanah kubur buat balik. Tak, ambil tanah kubur buat balik. Ni khurafat yang berlaku. Memang ada pun, memang ada. Masa saya pergi tu, bila dimasukkan jenazah tu, sampai keranda tu pun berebut juga nak sentuh, nak pegang juga keranda tu sikit, kan? Jadi kalau dengan niat ambil keberkatan, salah. Niat ambil keberkatan salah. Tapi kalau dia buat tu kerana dia rasa sayur hati, ya Allah, tak sempat, sayang sangat pada tok guru ni, tak sempat nak tengok dia, tak apalah, pegang keranda yang dia duduk pun tak apa dah. Kalau sekadar tu tak jadi masalah. Tak jadi masalah dalam akidah. Tapi kalau pegang nak ambil keberkatan, itu tak ada dalam ajaran Islam. Wallahu alam. Kita sambung, untuk akan datang beberapa hukum sumpah, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik kelemahan diri saya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.